والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dan limpah kurnia yang dapat kita salat berjemaah. Terus menyambung kuliah kita, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita belajar itu dapat kita gunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita masih lagi bicara dalam kitab ini, iaitu sifat 20, iaitu muka surat yang ke-6 ya. Itu dia. Kita berhenti main muka surat 6 ya. Jadi hari ini kita cuba sambunglah itu dia, untuk meneruskan pelajaran akidah kita. Dan ilmu yang kita wajib belajar itu sebagaimana kita ketahui, iaitu ada dua. Bila seorang itu sudah sampai maqam mukallaf, wajiblah ia mengetahui dua ilmu. Yang pertama dipanggil ilmu usuluddin, iaitu ilmu umbi agama, iaitu ilmu tauhid atau ilmu akidah. Itu yang mula-mula sekali. Yang kedua wajib kita belajar dipanggil ilmu furu'uddin, ilmu cabang-cabang agama. Ilmu cabang agama itu ada dua, satu ilmu fiqh, satu ilmu tasawuf. Yang lain tu semua ranting-ranting saja. Yang asasnya ilmu usuluddin. Dia sebagai ubi kepada agama itu. Nak kuat agama, mesti umbinya kuat. Bila umbinya kuat, kita nak bagi cabangnya kuat, mesti belajar lagi dua ilmu. Satu ilmu fiqh, satu lagi ilmu tasawuf. Ilmu fiqh, ilmu tasawuf dipanggil ilmu furu'uddin, ilmu cabang agama. Selain daripada yang tiga ini, itu semua ranting-ranting semua. Termasuklah ilmu-ilmu yang bersangkut dengan keduniaan. Jadi kita masih lagi menyambung dalam muka surat 6, iaitu kita ulang sedikit. Dia kata wajib ma'rifah. Ma'rifah ni wajib mengenal. Nak kenal siapa? Nak kenal Allah. Jadi kita kena kenal. Ada orang tahu Allah tapi tak kenal Allah. Jadi kita nak tahu dan kenal. Nak kenal Allah ni dengan tiga cara. Yang pertama, dengan mengetahui sifat-sifatnya wajibnya. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat yang mustahilnya. Yang ketiga, mengetahui sifat yang harus baginya. Apabila seorang telah mengetahui sifat yang wajibnya, sifat yang mustahil, sifat harus baginya, maka seorang itu bukan saja tahu, tetapi dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia ni, alam ni sebagai dalil saja. Tapi untuk nak mengenal Allah Ta'ala itu, tidak jalan lain dengan tiga cara, iaitu mengerti sifat yang wajibnya, sifat yang mustahilnya, sifat yang harus baginya. Jadi makrifat ini, mengenal Tuhan hukumnya wajib. Maknanya tak boleh tidak, setiap individu wajib mengenal Tuhannya. Dan ia merupakan permulaan atau awal-awal dalam menuntut ilmu. Ilmu yang mula-mula nak dahulukan ilmu tauhid. Dan dalilnya bahawa ilmu makrifah itu, ilmu mengenal Allah Ta'ala Jalla wa Azza itu terdahulu dah cerita dengan kelebihannya dan kewajipannya dan lain-lain daripada lain-lain ilmu. Dan untuk menguatkan lagi mengetahui ilmu mengenal Tuhan ni, tersebut dalam kitab Matan Zubat sana. Kitab Zubat ni kitab yang besar. Dia berbentuk syair, hampir dekat 2000 syair di dalamnya. Dan dalam kitab Matan Zubat ini terdapat tiga ilmu. Ilmu tauhid ada situ, ilmu fiqh ada situ, ilmu tasawuf ada itu. Zubat tu maksudnya intisari. Intisari daripada ilmu-ilmu di atas dunia ni yang wajib kita belajar. Dan dia berbentuk syair. Hampir dekat 1000 lebih syair itu. Dan setengah-setengah pelajar di pondok-pondok tu semua hafal syair itu. Kalau 1000 lebih dia boleh hafal syair itu, maknanya dia hebat lah. Berbagai-bagai cabang. Sebab itu kitab ini dia ada isi dia. Kitab maknanya nama bagi perhimpunan daripada ilmu yang mengandungi bab dan pasal. Itulah kitab. Maknanya kitab yang nama bagi himpunan daripada ilmu yang mengandungi bab dan pasal. Itu dipanggil kitab. Kalau tak ada bab, tak ada pasal, itu panggil kitab. Itu panggil risalah. Dan isi kitab ni, untuk menepati, nak mengatakan dia kitab, dia ada 5 isinya. Bila ada 5 isi tu,
maka layak dipanggil kitab. Itu dia. Kalau tak ada 5 isinya tu, maka tidak layak dipanggil kitab. Dia mungkin mukhtasar, ringkasan ataupun risalah saja. Jadi isi kitab tu ada 5. Yang pertama, bila sebut kitab tu, yang pertama sekali mesti ada bab dalam kitab tu. Isi kedua, fasal. Bila sebut kitab, yang pertama mesti ada bab, yang kedua mesti ada fasal. Yang ketiga, bila sebut kitab, dia mesti ada furuk cabang-cabang itu. Banyak cabangnya. Dan yang keempat, bila sebut kitab, dia mesti ada masalah-masalah dalamnya. Itu dia. Ada yang kelima, isi kitab tu dipanggil tambih. Bila ada 5 isi ni, maka layak dipanggil kitab. Itu dia. Kalau tak ada 5 isi ni, dia mungkin mukhtasar, ringkasan ataupun risalah saja. Itu dia. Bila ada 5 isi tadi, macam semayang juga. Yang dikatakan semayang tu mesti ada 3 isi dalamnya. Kalau tak ada 3 isi dalam, itu bukan nama semayang. Ya. Isi semayang ada 3 kan? Yang pertama, dah nyanyi ya. Dah galak kali kau bawa. Yang pertama, isi semayang tu ada 3. Kalau tak ada 3 ni bukan semayang namanya. Inilah yang kita bawa dari takbiratul ihram dan salam. Isinya tu. Yang pertama sekali isi semayang ialah syarat. Yang kedua, rukun. Yang ketiga, sunat. Itulah isi intipati solat itu. Kalau tak ada 3 ni, apa nama solat? Tinggal rukun, batal. Tinggal syarat, batal. Tinggal sunat, tak batal. Tapi tak sempurna. Tapi elok bawa semua sekali. Bawa ketiga-tiga isinya. Bila kita semayang, kena bawa 3 isi. Syarat bawa, rukun bawa, sunat bawa. Syarat ada 4. Itu dia. Keempat-empat tu kena angkut semua dalam takbiratul ihram sampai salam. Walaupun kita tidak hafal sekalipun keseluruhan syarat itu, tapi kita tahu untuk melakukannya. Itu dia. Syarat semayang ada 4. Syarat wajib, kena tahu. Yang kedua, syarat sah. Ada syarat ada 4. Syarat wajib, syarat sah. Yang ketiga, syarat tiap rukun. Yang keempat, syarat qabul. Inilah yang nak menyempurnakan solat itu. Tidak boleh tinggal salah satu dari 4 syarat ini. Contoh syarat wajib. Bila seorang tu sudah sampai umur, wajib dia semayang. Itu baru wajib. Tapi syarat sah belum lagi. Syarat sah mesti masuk waktu. Maya Isya wajib kan? Tapi belum lagi syarat sah. Baru syarat wajib baru. Syarat sah belum lagi. Syarat sahnya bila masuk waktu. Itu contoh. Kerana syarat tiap-tiap rukun. Tiap-tiap rukun semua ada syaratnya. Berdiri ada syaratnya. Rukun ada syaratnya. Tidak ada syaratnya. Dia tak boleh ikut kita saja, tak boleh. Dia. Kemudian yang keempat, syarat qabul, syarat terima semayang itu. Syarat qabul ada 2. Yang pertama, orang semayang tu mesti ada ilmu semayang. Syaratnya. Yang kedua, orang semayang tu mesti ikhlas. Dia. Kalau ikhlas saja tanpa ilmu tak jadi. Ada ilmu saja tanpa ikhlas tak jadi. Dia kedua-duanya berlazim-laziman. Itu syarat qabul. Syarat terima semayang tu 2. Yang pertama, orang semayang mesti ada ilmu semayang. Yang kedua, orang semayang mesti ikhlas. Kedua-duanya berlazim-laziman. Itu dia. Rukun 13. Paling minima, paling sedikit 13. Kalau tak uzur. Kalau uzur, lagi korang. Dia tak boleh diri, duduk, korang lagi. Tak boleh duduk, korang lagi. Tapi paling minimanya 13. Paling banyak 19. Itu dia. Ya. 7 mim. 7 mim tu. Formula untuk nak dapat ilmu ada 7 mim. Baik tua, baik muda. Pasal Syekh Ibn Hajar boleh menuntut ilmu agama ketika umur 80 tahun. Kita belum 8 tahun lagi. Pengarang kitab Tuhfah tu, yang 12 biji anak tangga, tinggi kitabnya, dia belajar agama ketika umur 80 tahun. Ini mana dia 80 tahun lagi. Boleh benar lagi. Tapi dia mengamalkan formula untuk belajar, dia mesti hafal 7 mim. Kalau 7 mim tu kita hafal, kita sebagai formula untuk belajar, insya-Allah walau umur kita 80 tahun. Tapi kalau umur 18 tahun, kalau formula yang tak ada, tak akan dapat. Itu dia. Jadi formula untuk dapat ilmu mesti hafal 7 mim. Yang pertama sekali, mim yang pertama, orang ambil ilmu mesti muhafazah. Mim yang pertama, muhafazah. Orang nak ambil ilmu kena rajin menghafal. Itu dia. Kena galak hafal. Itu dia.
Kalau sekali dua tak dapat. Kadang-kadang berkali-kali, kadang-kadang berhari, kadang berminggu, kadang berbulan, tapi tidak meninggalkan hafalan. Kalau tak ada mengapa, tak dapat ilmu. Itu main yang pertama untuk dapat ilmu, yang perlu kita hafal dan menjadi pemula untuk mendapat ilmu dunia atau ilmu akhirat. Apatah lagi ilmu akhirat. Ilmu akhirat kita bawa sama mati, ilmu dunia tak ada pencen dah, ada pencen tak laku dah. Malaikat tanya, kau ajar apa yang mari? Tak ada pasal. Ada. Mem yang kedua yang perlu kita hafal sebagai pemula untuk dapat ilmu, dia panggil mem yang kedua murajaah. Udah hafal, kena rajin mengulang-ulangi setiap masa. Awak dah hafal dah, tapi seminggu tak apa, sebulan tak apa, setahun tak apa, lebuh je awak. Nak rajin murajaah. Mem yang kedua, nak rajin murajaah, nak rajin mengulang-ulang. Itu dia. Dia hafalan tak boleh lekat kalau tidak rajin dia mengulang-ulang. Itu dia. Ilmu ni ibarat seperti kuda yang liar atau unta yang liar. Itu dia. Kau dapat terus tambat. Jangan biar lepas. Lepas lebuh lah. Begitu ilmu. Yang ketiga, mem yang ketiga, untuk nak dapat mudah dapat ilmu dan berkekalan sampai mati. Apa dia? Mem yang ketiga dia panggil muzakarah. Muzakarah maksud nak selalu diingat-ingat setiap masa. Murajaah mengulang. Tapi muzakarah nak selalu diingat-ingat. Masa berdiri, masa duduk, masa naik motor, masa naik kereta, nak pergi Iskandar Bilion tu. Hafal apa yang kita dapat tu. Contoh nak hafal Quran, start daripada Pendiat pergi ke Iskandar. Start waktu duha sampai ke bawah. Betul balik daripada An-Naba sampai ke bawah. Ketika megang steering, jangan megang steering je, buat dua serampang. Tangan megang steering. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi fihi mukhtalifun. Sampai habis. Orang beriman dia tidak merugikan masa. Kalau dapat dia buat dua serampang atau tiga serampang dalam satu masa. Dia megang steering je. Ada. Guna. Main yang ketiga, muzakarah. Nak rajin mengingat-ingat dalam keadaan diri, keadaan duduk, kadang berjalan, kadang nyemur kain, kadang goreng pisang, goreng pisang ya. Apa salah? Jalan tandas pula tu merepek pula. Nak semua yang nak ngulang dalam tandas. Tandas tu tempat tak elok kan? Mana mengingat itu dalam berbagai keadaan, masa berdiri, masa duduk, masa berjalan di tengah, lipat kain tengah, nyangkut dan sebagainya. Itu yang kita amalkan. Semoga dia berkekal anak badan kita. Main yang keempat, dipanggil musa'alah. Musa'alah ni, kalau tuan-tuan ada benda-benda yang muskil, kena rajin bertanya, jangan diam sampai tumpuk. Tak ada rasul nak bertanya, betul ke tak betul je. Itu dia. Itu main yang keempat. Main yang kelima, yang perlu dihafal untuk dapat ilmu sebagai pelajar, ialah yang kelima ya. Kelima dia panggil mudawamah. Mudawamah ni maksudnya, bila belajar tu nak bersungguh-sungguh lah. Apa maksud bersungguh-sungguh? Datang setiap kuliah, kemudian bawa pensel, bawa buku. Baru dapat. Ini buat handphone je. Bila dapat? Nak bersungguh-sungguh lah. Itu dia. Dan main yang keenam ya. Main yang keenam, mutaqanah. Mutaqanah tu bila guru ataupun syarah bagi ilmu tu ambil perhatian. Badan di sini, hati di sini. Tak mau badan di sini, hati yang orang mau suruh beli garam, beli gula, beli itu, tak dapat. Hati yang satu tidak boleh melakukan dua kerja dalam masa yang sama. Kena ambil perhatian. Ambil faham halus apa yang disampaikan oleh penceramah atau guru atau ustaz. Main yang ketujuh, dipanggil musabarah. Inilah kemuncak sekali. Musabarah, naklah bersabar. Nak dapat ilmu kena bersabar. Ada dia. Bukan senang nak mengulang, bukan senang nak mengingatnya. Itu dia. Bukan senang nak kemari, nak pergi pasar malam dan kemari. Senang pergi pasar malam lagi. Itu dia. Nak bersabar. Bila dia bersabar, barulah ia berjaya sama di dunia atau akhirat. Orang yang dipanggil cikgu tu berapa tahun belajar nyuk? Orang yang dipanggil cikgu. Mana cikgu? Berapa tahun dia belajarnya?
Kalau tak sabar, tak sampai panggil cikgu. Paling komanya 13 tahun atau 15 tahun. Oh, 6 tahun sekolah rendah, sabar je lah. Pasal nak belajar, ya. 6 tahun sekolah menengah, sabar je lah. Oh, tu dia. Dah 12 tahun. Ya. Tu masuk maktab pula 3 tahun. Paling tak adanya 15 tahun baru berpanggil. Mana cikgu Din? Takkan jadi cikgu setahun belajar, mana mahu. Dia. Jadi mem yang 7 ni kena apa selalu. Sebab tu kami di pondok kemarin, ada dah. Ustaz tidak akan mengajar kalau tak apa 7 mem itu. Kalau 10 pelajar, apa pemula hari ni? 7 mem. Kalau seorang tak apa, tak belajar hari ni. Kita tak belajar hari ni kita. Pasal kalau ajar rugi macam mencurah air ke daun keladi. Ha. Air banyak tapi tak lekat pada daun keladi itu. Oh, bila semua dah apa, baru bismillahirrahmanirrahim. Ha. Maknanya, kalau pemulanya dia tak hafal, bagaimana untuk mendapat isi-isinya? Tak akan dapat isi. Main itu, hafal setiap masa sebagai panduan dalam menuntut ilmu. Walaupun umur kita ini 70 tahun ke bawah. Jangan jadi halangan. Awak dah tua ya kami. Kalau anda pun tak faham, mana kita tahu lagi? Kita ambil syekh saja. 80 tahun start belajar agamanya. Hingga umurnya 120 tahun baru dia mati. Jadi sebelum dia mati itu dia telah mengarang kitab Tuhfah itu. Kitab fiqh. Kitab Tuhfah merupakan rujukan dalam fiqh dalam masalah-masalah fiqh. 12 biji nak tangga. Start belajar umur 80. Ini belum 80 lagi. Kuat lagi ni. 120 tahun. Umur dia 120. Sempat dia mengarang kitab Tuhfah. Kemudian dia kata, yang wajib kita belajar, dia kata apa yang sebut dalam kitab Matan Zubat tu. Dia kata, awwalu wajibin 'alal insan, ma'rifatu ilahi bistiqan. Maksudnya, pertama-tama wajib atas manusia iaitu ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah dengan yakin. Jadi pertama-tama, awal-awal atau mula-mula wajibin, yang wajib. Alal insan, ala atas al-insan manusia itu. Dia nak tahu wajib syarak ke ataupun wajib akal dan sebagainya, tengok. Nak kenal ayat itu bentuk wajib syarak bila masuk kalimah ala. Bila ala itu maksudnya wajib syarak. Kalau yang tidak dimulai dengan ala, itu mungkin wajib akal ke, wajib adat ke. Tapi kalau ala, itu bermaksud ini wajib syarak. Maknanya, mengenal Tuhan itu wajib pada syarak. Apa maksud wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Maknanya diberi pahala kepada orang yang belajar nak kenal Tuhan itu. Dan diazab pada orang yang tak belajar kenal Tuhan itu. Jadi nak kenal Tuhan itu wajib. Diberi pahala bagi orang yang belajar nak kenal Tuhan itu. Dan yu'aqibu ala tarki. Dan diazab pada orang yang tak nak belajar tu, nak kenal Tuhan itu. Dan dosa perdoaan ini, mengenal Tuhan ini, bahasa hidup ni tidak ada siapa-siapa nak tanya. Nak tahu nyesanya, apabila anda malam pertama atau hari pertama anda dikuburkan, baru anda tahu betapa pentingnya ilmu perdoaan mengenal Tuhan ini. Bila malaikat akan bertanya, ma rabbuka, baru tahu. Baru tahu kepentingan mengenal Tuhan itu. Bila tanya malaikat, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Boleh jawab, Allahu Rabbi, Tuhan mu tak kenal. Nak jawab macam mana? Walaupun kita apa, aku rasa kalau mati aku dah apa dah. Kau tanya, ma rabbuka, Allahu Rabbi jawabannya. Ma nabiyuka, Muhammadun Nabi. Senang apa? Dia malaikat mula start menyoal ni, mula datang dalam kubur. Apabila separuh betih ditambuskan tanah, malaikat dah mula sampah dah. Bongkar nangkil tu. Dia dah mula sampah. Bila dah katuk betul baru start. Tapi mula dia masuk kubur itu, dah separuh betih, dia dah kaki dia masuk kubur dah. Nak tanya soalan-soalan ilmu tauhid ni tadi. Ini pernah berlaku di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah mengemumikan anak baginda Zainab radhiyallahu anha. Bila separuh betih Rasulullah tanam tanah di kampus, maka Rasulullah tengok kaki panjang je.
Tengok di sana, di belah kaki pun kaki nampak kaki je. Di belah kepala pun nampak kakinya. Tapi nak tengok tak nampak. Maknanya dia besarnya malaikat Munkar Nakir ni. Dalam bentuk asli. Bukan bentuk yang berlinurupai seperti manusia. Rasulullah tengok tak sampak kepalanya. Itu baru nampak kaki je. Itu yang nyoa soalan tauhid dalam kubur tu. Bukan senang. Soalan tauhid dalam kubur 3 je. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Beliau Allah Rabbi, Tuhan pun tak kenal. Nak kenal Tuhan yang mengetahui 3 cara. Mengerti sifat yang wajibnya, mengerti sifat yang mustahilnya, mengerti sifat yang harusnya. Kalau tak mengerti sifat yang wajib, sifat yang mesti harus, kita tidak dapat beza mana yang qadim, mana yang baharu. Kita sama je. Tuhan berkuasa, makhluk berkuasa. Tuhan beri mudarat, makhluk beri mudarat. Tuhan beri kesenangan, manusia beri kesenangan. Tuhan menyembuh, manusia menyembuh. Pasal tak dapat membezakan mana yang qadim dengan yang baru, melainkan kita belajar sifat-sifat Allah. Contoh, Allah Ta'ala bersifat qudrat. Tuhan bersifat perkuasa. Apa beza perkuasa Tuhan dan kuasa kita? Apa beza kuasa Tuhan dan kuasa kita? Kuasa Tuhan sudah qadim pada azali lagi dah. Tapi kuasa manusia ini mulanya didahului oleh tiada. Kuasa Tuhan sudah sedia ada. Jadi kalau tak belajar, tak klasifikasikan demikian, macam mana kita nak beza kuasa Tuhan dan kuasa kita? Contoh, wujud Tuhan wujud, kita wujud. Apa beza wujud kita dengan wujud Tuhan? Wujud kita ni didahului oleh tiada, oleh tak mandang. Betul baru Tuhan ada. Wujud Tuhan tidak didahului oleh tiada. Tak kalau belajar apa itu, macam mana kita nak bezakan yang qadim dengan yang baru? Itu dia. Wujud kita bersifat wujud, Tuhan bersifat wujud. Jadi apa beza wujud kita dengan wujud Tuhan? Jadi kalau tak belajar sifat-sifat Tuhan, kita akan menyamakan wujud Tuhan dengan wujud kita sama. Sedangkan wujud kita dengan wujud Tuhan tak sama. Wujud kita ni didahului oleh tak mandang. Oleh tak mandang dulu. Dengan takdir Allah baru diadakan. Wujud Tuhan tidak didahului oleh tiada. Dia sudah sedia ada. Itu dia. Tambah ilmu apa ni? Mengenai sebab ada bulu ni. Ilmu tauhid apa ni? Ilmu ni mana orang akhir zaman tak? Itu dia. Dia kata sesat lah. Syirik lah. Ilmu inilah nak kenal Tuhan. Kalau tak belajar macam mana nak kenal Tuhan? Itu dia. Ini ilmu sesat lagi menyesat. Atau nak kenal Tuhan macam mana? Kerana yang mawujud ni dua. Satu yang qadim, satu yang baru. Kalau tak belajar sifat-sifat, macam mana beza yang qadim dengan yang baru? Macam kita, belajar pahala tapi tak belajar buat dosa. Buat pahala je. Tapi tak belajar. Bila seorang beriman, dia kena belajar buat pahala, buat dosa. Mana pahala, mana dosa, baru dapat check and balance. Tapi kalau belajar buat pahala saja, dosa tak ada, dapat ke seorang untuk mengimbang ketaatannya? Ada dia. Itu zaman akhir zaman ni. Ada dia. Pasal majoriti dunia hampir 80% bermusa Ahlussunnah wal Jamaah. Ada. Seluruh dunia belajar kitab ni. Cuma persen je mazhab-mazhab yang lain tu pasal pengikut tak ramai. Lepas tu dia geram. Dia cuba pecah belah. Berlakon di atas nama mazhab salaf. Tu kononnya. Nak ngabur dia Wahabi ke Syiah tak? Dia. Pasal orang orientalis ni bejak tuan-tuan. Dia kata umat Islam ni tidak akan dapat kita ubah dengan begitu saja. Mesti kita latih kader-kader yang perwatakan Islam. Dia yang boleh mantap Islam. Dia. Perwatakan Islam, pakar Jawa, pakar Jawa. Kadang-kadang yang bahagia pandai, hafal hadis, hafal Quran, dia berhujah. Itu dia. Jadi Islam tu payah kita nak mengubah kecuali kita lantik kader-kader ataupun penceramah-penceramah yang perwatakan Islam dan bercerita Islam. Ini saja yang boleh meracun kaum Islam. Itu dia. Itu macam ni akhir zaman begitu. Itu dia. Jadi itu jadi masalah akhir zaman bila kita tidak belajar ni tadi. Jadi dia kata pertama-tama wajib atas manusia itu ma'rifatullah, mengenal Allah dengan yakin. Bila dia kenal Allah baru kita yakin. Mana Tuhan yang sebenar itu? Itu dia. Ini kadang-kadang beza Tuhan dengan Allah pun tak tahu. Macam mana jawab dalam kubur nanti bila malaikat kata, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Kata malaikat. Apa beza Allah, beza Tuhan kata. Dah terbengap-bengap. Macam mana? Dia bila soalan, bukan tanya soalan je, dia akan selidik. Macam kita temuduga lah. Kamu belajar di mana? Universiti Putra contohnya. Kamu bahagian apa?
ambil bahagian teknologi tanaman. Atau kamu kos itu dia kata, bagaimana untuk menjadikan tanaman yang terbaik, yang macam soalnya. Dia tak tanya satu benda je. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita jawab Allah Rabbi. Apa je Allah dengan Tuhan tu? Contoh je. Sini pun tak boleh jawab lah. Nongkin dengan jenuh pernah jawab ni orang. Apa je Allah dengan Tuhan? Allah tu ialah zat yang wajib al-wujud. Tuhan itu ialah zat wajib al-wujud. Tuhan yang wajib ada. Nama yang wajib al-wujud siapa? Allah tu namanya. Allah tu nama. Allah tu bukan Tuhan. Allah tu nama. Nama bagi Tuhan. Itu dia. Bukan Allah tu Tuhan, bukan Tuhan tu Tuhan. Itu dia. Allah lain, Tuhan lain. Tuhan itu ialah zat yang wajib al-wujud. Zat yang wajib ada. Diri yang diri Tuhan yang wajib ada. Itu dia. Zat menunjukkan diri Tuhan tu. Itu dia. Nama dia tu Allah. Manusia, contoh manusia. Kata nama manusia. Jadi kalau sebut manusia tu umum, tapi kita beri nama dia. Ahmad mari sini. Datang dia. Tapi Ahmad, orang terbengok-bengok. Kalau dia panggil manusia mana? Tapi kalau kita beri nama manusia bernama Ahmad, kita panggil Ahmad. Oh saya ke Tuhan nak panggil saya? Baru dia faham. Itu dia. Jadi nama Tuhan yang wajib al-wujud itu namanya Allah. Itu dia. Jadi Tuhan itu ialah nama zat yang wajib al-wujud. Dan zat yang wajib al-wujud ni merupakan tempat tumpangan segala makhluk. Semua makhluk numpang kat dia. Makhluk di langit, makhluk di bumi, semua numpang dia. Orang Islam, orang bukan Islam, semua numpang dia. Zat wajib al-wujud tadi. Tempat tumpangan sekalian makhluk. Isi langit numpang dia, isi bumi numpang dia. Sebab itu dia gelar zat yang wajib al-wujud. Zat yang wajib ada. Nak jadi Tuhan ni, dia mesti ada tiga sifat. Kalau tak ada tiga sifat, dia bukan nama Tuhan. Dan tiga sifat ni hanya pada Tuhan saja. Nak jadi Tuhan ni mesti ada dua sifat. Dan dua sifat ni tidak ada kepada makhluk. Yang pertama, nak jadi Tuhan tu, sifat yang pertama, dia mesti istighna. Dia terkaya di sekalian makhluk. Baru boleh dipanggil Tuhan. Apa maksud terkaya? Dia boleh mengadakan, dia boleh mentiadakan. Itu terkaya. Apa beza kaya? Boleh tak ada usaha-usaha jadi kaya. Kaya pada makhluk, terkaya pada Tuhan. Nak jadi Tuhan mesti ada dua sifat. Yang pertama sekali, Tuhan itu mesti bersifat istighna, terkaya di sekalian makhluk. Itu dia. Maksud terkaya, dia boleh menjadikan, dia boleh tidak menjadikan. Boleh meniada, boleh ada, boleh meniadakan. Itu makna terkaya. Kalau kaya, usaha bawa kaya. Ada. Boleh tak ada. Bila usaha kaya. Jadi kaya bagi makhluk, terkaya bagi Allah Ta'ala. Ada. Yang kedua dari Tuhan, sifat yang kedua mesti apa? Iftikaru. Maknanya berkendak sekalian makhluk kepadanya. Pada orang lain siapa orang tak minta. Semua orang berkendak pada dia saja. Yang pertama, dia terkaya. Yang kedua, berkendak sekalian makhluk semua kepada dia. Faham terkaya itu, dia boleh mengadakan dan boleh mentiadakan. Faham kaya ialah boleh tak mandang usaha-usaha baru ada. Itu makna kaya. Kaya kepada makhluk, terkaya kepada Tuhan. Ini pada Allah Ta'ala. Faham terkaya itu ada tiga pahamannya. Faham yang dikatakan terkaya itu ada tiga pahamannya. Yang pertama, bila sebut Tuhan itu terkaya, maknanya dia tidak mengambil faedah pada perbuatannya. Itu maknanya terkaya namanya. Kalau mengambil faedah, itu kaya makhluk. Tuhan tidak mengambil faedah. Apa yang dibuatnya? Jadi langit, jadi bumi, tak ada faedah untuk dia. Untuk kita je. Dia tak ambil faedah. Tak ada pula dia jadi ke langit, dia ambil faedah duduk atas langit. Ini pahaman Wahabi. Dia buat langit, duduk atas langit. Mana dia ambil faedah? Tak perbuatannya.
Atau dia tak belajar akidah. Dia berdasar pada Al-Quran saja. Tidak belajar ilmu-ilmu yang bersangkut mengenal Tuhan. Sebab itu kalau kita belajar hadis Quran saja, kita tak dapat mengenal Tuhan dengan sebenar. Pasal kita takut tak dapat beza mana yang qadim, mana yang baru. Itu makna kaya. Terkaya itu. Yang pertama, Tuhan tidak mengambil pedah pada perbuatannya. Jadi langit, dia tak mengambil pedah pada langit. Jadi bumi, dia tak mengambil pedah pada bumi. Jadi manusia, dia tak mengambil pedah pada manusia. Dia sudah terkaya. Mau apa hendak pada langit, pada bumi, isi langit bumi? Itu dia. Yang hendak pada buatan macam kita buat rumah, kata mengambil pedah kan, nak duduk rumah dia. Kita kerja pasal? Pasal dapat gaji. Itu orang kaya. Kalau terkaya, dia tak mengambil pedah. Itu dia. Itu faham terkaya yang pertama. Yang kedua, faham terkaya ialah dia menjadi alam ini, menjadi ke alam tidak wajib, harus saja. Menjadi langit, jadi bumi, harus, bukan wajib. Dia boleh mengadakan, dia boleh mentiadakan. Dan yang ketiga, faham terkaya, sekalian kainat, sekalian yang baharu ini tidak memberi bekas. Yang beri bekas dia saja. Itu faham terkaya. Jadi orang Wahabi ni mana belajar apa ini? Betul dia kata Tuhan tu Ar-Rahman wa 'ala 'arsy istawa. Tuhan bersifat Ar-Rahman itu duduk beristiwa di atas arasy. Mana jadi arah dia enggak pedah atas arasy. Jadi langit untuk pedah atas langit. Jadi bumi pasal dia tak belajar akidah. Betul tak? Sedangkan makna terkaya itu dia tidak mengambil pedah pada perbuatannya. Jadi kita soal dia. Betul tak? Kalau begitu, kalau Tuhan duduk atas arasy, sebelum dari arasy duduk mana pula? Dia jawab, fil hawa, di atas udara. Sebelum ada udara, duduk mana pula? Sedangkan semua itu makhluk, tiap-tiap yang kena jadi. Dia tidak mengambil faedah pada apa-apa yang jadi. Pandang satu ayat, sudah mentafsirkan mengikut otak awak kita je. Sedangkan banyak lagi ayat yang lain mengabar Tuhan bukan duduk di arasy. Banyak lain. Ayat lain. Tengok ayat lain. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan ia bersama kamu di mana saja kamu ada. Kita duduk mana sekarang ni? Bumi kan? Oh, ada bumi pula Tuhan. Itu menandakan ayat tu ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, ayat kesamaran. Bila ayat kesamaran, kita tidak boleh samakan dengan yang qadim dengan yang baru. Tapi mereka menyamakan qadim dengan yang baru. Inilah bahaya. Dia kata kalau tidak dihukumkan Tuhan duduk di arasy, akan berlaku dua kemungkinan dia katanya. Sama ada Tuhan dalam alam atau dua alam. Alam pun Tuhan juga punya. Alam tu ciptaan dia juga. Dia paling nak pusing-pusing bening kepala apa? Sebab itu kita disuruh mengerti sifat, tidak suruh mengerti zat. Zat Tuhan tu mukhalafatun hawadis. Tak dapat digambarkan mana. Cukup beriman cukuplah. Nampak alam mesti ada tukang buat alam. Tak payah nak perkasa dia duduk mana. Pasal alam tu ciptaan dia. Dia tidak mengambil faedah pada perbuatan dia. Kalau kita tak tentu Tuhan di arasy, duduk arasy, akan berlaku dua perkara dari Tuhan tu. Adakala dalam alam, adakala dua alam tu. Dia nak samakan Tuhan dengan yang baru juga. Allah. Kita dah kabur. Tuhan ramah dengan ramah mana sama? Dia nak sama juga. Terus kita bincang dengan Tuhan. Benda yang baru. Contoh roh, nyawa kita ni. Duduk dalam badan, keluar badan. Kita cari jawapannya. Roh yang kita boleh bergerak ni. Duduk dalam badan, keluar badan. Kalau dalam badan tunjuk mana tempat dia. Di telinga, di kepala, di kaki. Saya tumpuk tak jawab. Kalau luar badan, roh di mana? Atas gunung, luar gunung. Itu baru benda yang baru. Zat yang baru. Belumlah zat yang menjadikan segala yang baru. Tuhan tak suruh fikir begitu. Tapi dia masih suka mikir mening kepala. Itu namanya nak gila lah tu. Tuhan suruh mengetahui sifat itu. Nabi kata, tafakkaru fil halqillah. Berfikirlah kamu dengan apa-apa kejadian Tuhan. Tuhan jadi langit, Tuhan jadi bumi. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan fikir dengan zat Tuhan. Kamu tak boleh, tak mampu. Kamu wajib beriman dengan sifat cukup. Bila nampak alam, tentulah ada yang Tuhan punya alam. Tak perlu nak cari-cari pula. Takkanlah ada benda tak ada Tuhannya. Itulah faham Nabi ni. Itu pahaman yang merosakkan pahaman orang-orang yang beriman.
nak ketahui juga zat Tuhan tu. Sedangkan Nabi dah beritahu zat Tuhan tu tidak dapat diketahui. Serahlah Tuhan. Kerana Tuhan di antara sifat-sifat Tuhan tu mukhalafatuhu lil hawadith. Dia tidak bersamaan dengan sesuatu. Dengan apa? Zatnya tak sama dengan zat yang baru. Sifatnya tak sama sifat yang baru. Perbuatannya tak sama dengan perbuatan yang baru. Ini yang kita belajar dalam tauhid ni. Dia memang dia belajar ini. Itu masalah. Bila tak belajar apa ini, dah samakan Tuhan dengan yang baru. Itu jadi masalah. Betul. Kemudian dia kata, pertama-tama wajib atas manusia itu ma'rifatullah, mengenal Allah dengan yakin. Bila dah kenal baru yakin. Kau tak kenal bila yakin ya? Betul dia. Dan dari khutbah bagi Habib Tahir bin Husin. Betul dia. Apa kata dia? Dalam ceramah dia, khutbah dia. Fa'lamu ayuhan nas anal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadati wa zalika haqiqatu makna syahadah. Apa kata dia? Wahai manusia, ketahuilah bahawa asal dan dasar agama itu ialah mengetahui Tuhan yang disembah sebelum ia berbuat ibadat kepadanya, dan pengetahuan itu adalah hakikat makna kalimah syahadah itu. Jadi kata Habib Tahir ni, dia kata ketahuilah bahawa asal atau mula dan dasar agama itu ialah mengetahui Tuhan yang disembah sebelum berbuat ibadat kepadanya. Kita terbalik, buat ibadat dulu baru kenal. Itu jadi masalah. Bila buat ibadat tak kenal, itu jadi masalah. Betul. Disebut dalam kitab Matan Zubat juga. Syair yang ke-9. Apa kata Syekh Nusrat, dia kata? Dia kata apa? Wa kullu man bi ghairil ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa kata Syekh Nusrat dalam kitab Matan Zubat? Dia kata, tiap-tiap orang yang beramal tanpa disertai dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Dan juga ilmu-ilmu yang lain. Pertama sekali banyak ilmu tu, mengenal Allah nombor satunya. A'maluhu, amalnya. Mardudatun, ditolak. Walau nampak tak, ditolak. La tuqbalu, tak diterima. Walau nampaknya rukuknya, sujudnya, i'tidal, baca Quran, zikirnya, tapi tak kenal. Siapa yang disembahnya tu? Nak mengenal siapa yang disembah tu, kena belajar ilmunya. Apa ilmunya? Ilmu tauhid lah. Macam kita pergi istana, nak jumpa raja. Tengok orang istana tu pakai lawa serok, ampun tuanku. Sebenarnya itu khadamnya baru. Kita nak jumpa tuanku, takkan duduk tuanku di tepi pintu. Tuanku mesti duduk singgah sana. Itu dia. Itu dia masalah. Itulah kata Syekh Habib Tahir ini, dia kata, wahai manusia, ketahuilah bahawa asal ni mula-mula, dan dasar ni macam rukun lah. Dasar agama itu ialah mengetahui Tuhan yang disembah sebelum ia berbuat ibadat kepadanya. Dan pengetahuan itulah adalah hakikat mana kalimah syahadah. Itulah hakikat yang kita sebut dalam sembahyang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi yang kita ucap tu tak kenal apa bendanya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tidak Tuhan melainkan Allah. Artinya nak mengaku menyaksikan Tuhan Allah, tak kenal lah. Kau tak kenal, apa nak saksi ya? Betul. Artinya nak kenal, tahu sifat yang wajibnya, sifat yang mustahilnya, sifat yang harus baginya, barulah kita boleh bersaksi. Kalau kita bersaksi pada orang tidak kenal, apa nak saksi? Maka saksi itu tak betul lah. Dipanggil dusta lah. Betul. Bila kita nak bersaksi, pertama mesti kenal orang yang kita nak jadikan saksi itu. Betul. Jadi nak kenal orang menjadi saksi itu jalan dengan cara mengetahui sifat yang wajibnya, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan sifat yang harus baginya. Begitu juga. Dan syahadat kedua, nak kenal Nabi macam mana dia bilang? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad Rasulullah. Nak bersaksi, nak kenal Rasulullah tu. Nak kenal Rasulullah macam mengenal Tuhan juga. Mengerti sifat yang wajib bagi Rasulnya, yang mustahil bagi Rasul, yang harus bagi Rasul, barulah dapat bersaksi. Ini bersaksi Nabi Muhammad sebagai Rasul, tapi sifat wajib bagi Nabi pun tak tahu. Sifat yang mustahil pun tak tahu.
Sifat yang haram pun tahu. Macam mana nak jawab soalan nombor 2? Bila malaikat kata, "Ma nabiyyuka?" Siapa nabimu? Berjawab, "Muhammadun nabi." Sifat yang wajib bagi nabi pun tak tahu. Sifat yang mustahil bagi nabi pun tak tahu. Sifat yang harus bagi nabi pun tak tahu. Macam mana nak jawab? Sebab itu kubur, bila kita tanam, dia akan berkata kepada orang yang ditanam tu. Apa kata kubur? "Aku tempatnya sayup." Baru tak boleh nyesal. Bila tak boleh jawab sebab Allah ruginya tadun dia kemarin. Apa nyesal? Ngeling kepala yang seorang. Lagi dua dia kata kubur apa? "Aku tempat seorang, tempat sunyi. Mana kawan kamu kemarin? Mana bini kamu? Mana anak kamu? Mana harta kamu? Mana pangkat kamu?" Bila tanam kubur dia akan tanyalah kepada kita. Sebelum mungkar nangkit, nyoa dia akan tanya dulu. "Yop," kata, "tempat aku ni," kata, "yang pertama sekali tempat yang sah. Yang kedua, aku ni tempat sunyi, yop." Ini digambar dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99. Apa yang cakap kubur tu? Ya, Tuhan gambar dalam Quran surah Al-Mu'minun. "Qala rabbirji'un." Telah berkata, siapa orang dalam kubur tu? "Rabbirji'un." Kembalilah kami ke dunia balik, ya Allah. Apa tujuan Tuhan gambar? "La'alli a'malu salihan bima taraktu." Agar aku lepas ni, kalau keluar lepas ni, aku akan beramal soleh yang telah aku tinggalkan dulu. Kata kubur dah masuk, udah lah, takkan keluar lagi. Tu dia. Sebab tu kubur kata, aku tempat nyesal. Jadi manusia tak nyesal, lagi tak masuk kubur itu. Tu ayat ni hampir dah 1000 tahun lebih tahun dah. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, "Wahai manusia, kamu jangan menyesal dua tempat. Sebelum masuk dua tempat ni, nyesal sungguh-sungguh. Jam dah pukul berapa yuk? Masuk waktu dah? 8.45 dah berhenti? Mana jam? 8.45 kot? Ya. Sikit je. Quran dah bagi tahu. Jangan kamu menyesal pada dua tempat. Kalau nyesal dua tempat, tak guna. Nyesal belum dua tempat, okey. Tapi kalau dua tempat, tak guna. Yang pertama, Tuhan gambar dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke 99. "Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan bima taraktu." Telah berkata mereka, "Ya Allah, kembalilah kami ke dunia. La'alli a'malu salihan." Agar kami lepas ni nak amal salih. Bima taraktu. Telah kami tinggalkan dulu. Itu nyesal yang pertama. Nyesal kedua, Allah Ta'ala kawal surah As-Sajdah ayat yang ke-12. Tak gunanya nyesal. Apa surah As-Sajdah ayat ke-12? Tuhan kata, "Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Inna muqinun." Itu nyesal kali kedua. Tak guna juga. Kalau dalam kubur nyesal, daripada mahsyar tak guna nyesal lagi. Apa Tuhan kata dalam surah As-Sajdah ayat ke-12? "Walau tara," sekali kamu lihat, "al-mujrimun," orang-orang yang berdosa itu, "nakisu ru'usihim," tunduk sebagai mereka itu. Dalam tunjuk mereka itu, apa mereka cakap? "Rabbana absarna," ya Allah, hari ini kami melihat pada hari kiamat, ya Allah. "Wa sami'na," ya Allah, hari ini kami dengar benar-benarnya terjerit pekik manusia ini. "Farji'na," ya Allah, tolonglah kembali kami ke dunia balik. "Na'mal salih," lepas ini kami akan buat amal soleh lepas ini. "Inna muqinun," sesungguhnya hari ini kami nyesal dengan sebenar-benar nyesal. Jadi maknanya Tuhan kata dalam Quran, dua surah ni, jangan kamu menyesal pada dua tempat. Pertama dalam kubur, yang kedua di padang mahsyar. Sebab masa cemburu. Kita berhenti dulu. Kita berhenti tadi. "Wahai manusia, ketahuilah bahawa asal dan dasar agama itu ialah mengetahui Tuhan yang disembah sebelum ia berbuat ibadat kepadanya, dan pengetahuan itu adalah hakikat mana syahadah itu." Dan kita sambung saya akan datang. "Dan jika telah diketahui kewajipan ma'rifatullah itu, tiap-tiap orang mukallaf, maka ketahuilah bahawa arti makrifat itu i'tikad yang jazam." Itu sama saya akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa hal malaikatal muqarrabin fi akhir ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.